Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah binti Abdul Rahim, A159261. Saya merupakan pelajar tahun akhir Fakulti Pendidikan dan mengambil jurusan program pendidikan khas. Tajuk pembentangan kajian saya adalah sokongan dan halangan yang diterima oleh mahasiswa OKU bermasalah pendengaran di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Sebelum saya mulakan terlebih dahulu, kita akan memperkenalkan tajuk kajian ini dengan pengenalan terlebih dahulu, iaitu kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti sokongan yang diterima dan halangan yang dihadapi oleh pelajar kurang upaya di sebuah institusi pengajian tinggi awam IPTA di Malaysia. Sampel kajian ini terdiri daripada seorang pelajar yang mengalami masalah pendengaran dan merupakan seorang pelajar di Fakulti Pendidikan. Data daripada pelajar diperolehi secara bertulis dan melalui temubual yang dijalankan kerana sampel masih mempunyai sisa baki pendengaran. Isu-isu yang dibangkitkan dan diketengahkan oleh pelajar adalah dari aspek jurubahasa isyarat, bantuan pencari maklumat di perpustakaan, kemudahan sistem pengangkutan mesra OKU, kerana birokrasi dan juga kekurangan empati dari segelintir warga kampus. Seterusnya, kajian literatur ini adalah menurut Ulrika Jakestik-Bragg-Ren, terdapat ketidakseimbangan pelajar kurang upaya dalam proses pembelajaran terutamanya bagi pelajar di institusi pengajian tinggi. Sebagai contoh, aspek akses fizikal serta kekurangan accessibility serta bimbingan dan arahan oleh pensyarah itu sendiri. Yang kedua adalah korelasi positif yang signifikan sebenarnya akan terbentuk dalam kalangan pelajar OKU dengan pencapaian akademik mereka sekiranya sistem sokongan yang diperlukan oleh pelajar OKU ini disediakan di kampus. Menurut Eva Stranadova, dalam kajiannya juga membincangkan tentang hak-hak pelajar kurang upaya mengenai halangan yang mereka dah hadapi. Sebagai contoh, halangan-halangan yang mereka hadapi itu mungkin disebabkan oleh kekurangan sumber untuk menterjemah bahasa isyarat kepada golongan OKU semasa proses pembelajaran. Seterusnya, UKM sendiri telah menubuhkan unit perkhidmatan dan sokongan orang kurang upaya UPS OKU dalam memastikan takbir urus dan hak untuk pelajar, kaki tangan dan pelawat yang berkeperluan khas untuk mendapatkan akses kepada perkhidmatan dan sokongan sepanjang berada di kampus UKM. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti sokongan yang diterima dan cabaran yang dihadapi oleh pelajar kurang upaya pendengaran di institusi pengajian tinggi awam IPTA khususnya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Metodologi kajian ini adalah dijalankan secara kualitatif dan juga responden kajian ini adalah pelajar dengan masalah pendengaran di Universiti Kebangsaan Malaysia. Instrumen untuk kajian ini adalah dua, iaitu temubual dan juga borang soal sidik. Borang soal sidik ini dibahagikan kepada beberapa bahagian dan dijawab oleh responden. Seterusnya, hasil daripada dapatan dan perbincangan kajian, penulis telah menyusun 8 dapatan mengikut kategori. Yang pertama adalah kewangan, iaitu responden menerima allowance daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak 1,800 setiap satu semester. Jadi sokongan yang diterima ini masih tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaannya sepanjang semester. Namun begitu, responden tidak berputus asa dan bekerja keras. Dengan cuti semester, responden bekerja sebagai pekerja sambilan di kedai printing. Hasil daripada kutipan wang itu akan digunakan semasa semester yang akan datang. Seterusnya adalah dari segi kaunseling. Menurut responden, tidak ada panduan dan maklumat mengenai keberadaan perkhidmatan kaunseling yang ditawarkan kepada pelajar kurang upaya. Dan mungkin maklumat berkenaan ini sangat sikit dan tidak memberikan maklumat yang lebih jelas dan terperinci kepada pelajar, terutamanya pelajar berkeperluan khas. Jadi responden menyatakan bahawa batasan yang dihadapinya adalah sukar untuk bertemu dengan kaunselor
sekiranya beliau mengalami sebarang masalah ataupun mengalami kekeliruan untuk menanyakan sesuatu perkara, kerana tidak ada jurubahasa isyarat yang dapat menolongnya menterjemahkan apa yang akan dimaksud tersebut. Seterusnya adalah dari segi sokongan rakan-rakan. Sokongan rakan-rakan daripada responden sangat membantu dan memberikan semangat yang tinggi kepada responden untuk meneruskan pengajiannya ini. Rakan-rakan banyak membantu responden dalam berkomunikasi dan berurusan di kaunter, sebagai contoh berurusan di kaunter fakulti, berurusan di kaunter pusat citra, untuk meminjam buku di perpustakaan dan sebagainya. Rakan-rakan juga banyak membantu dalam kerja kumpulan dan juga pembentangan. Rakan-rakan responden menerangkan semula apa yang diperlukan dalam subjek atau kursus yang dipelajari jika responden terlepas pandang sesuatu maklumat. Seterusnya dari segi bantuan alat pendengaran. Untuk pengetahuan, responden sebenarnya menggunakan alat pendengaran sejak berusia 5 tahun lagi. Hal ini disebabkan oleh kecaknaan ibu bapa responden yang menginginkan anak-anaknya mendapatkan pembelajaran sama seperti pelajar tipikal yang lain. Jadi responden menggunakan alat bantuan pendengaran untuk meningkatkan kualiti hidupnya. Di samping dapat membantu pelajar-pelajar berkeperluan khas yang lain, terutamanya pelajar bermasalah pendengaran. Untuk pengetahuan juga, responden pernah ditawarkan untuk mendapatkan cochlear implant, namun responden tidak bersetuju dan masih selesa untuk menggunakan alat bantuan pendengaran. Dari segi sokongan yang diterima oleh responden sebelum mendaftarkan diri ke UKM, sebenarnya banyak halangan yang responden terima sebelum mendaftarkan diri ke UKM, kerana pada mulanya responden tidak berjaya menempatkan diri sebagai pelajar di UKM. Walau bagaimanapun, responden berjaya menjadi pelajar UKM sebagai pelajar ambilan kedua dan dibantu oleh para pensyarah dari fakulti pendidikan yang lain. Seterusnya, dari segi sosial, responden mengalami sedikit kesukaran kerana responden merupakan pelajar berkeperluan khas. Jadi, responden berasa terasing dan selalunya orang terakhir yang mendapatkan sebarang maklumat. Pernah juga dibuang kolej dengan alasan tidak aktif dalam sebarang program yang dianjurkan. Jadi, pihak pengurusan kolej tidak mengambil berat terhadap keperluan pelajar, terutamanya pelajar berkeperluan khas. Dari segi proses pembelajaran, tiada jurubahasa isyarat di fakulti yang menyebabkan responden perlu bergantung 100% dengan rakan untuk menterjemah maklumat. Nota kuliah juga diberi dalam bentuk bahasa Inggeris dan perlu diterjemahkan semula dalam bahasa Melayu. Semasa responden membuat pembentangan dalam kelas citra yang diambilnya, terdapat juga segelintir pelajar dan pensyarah yang memberikan reaksi pelik kepadanya kerana mengeluarkan suara yang tidak sama seperti pelajar tipikal yang lain. Kerana struktur tata bahasa yang digunakan responden adalah betul, tetapi cara pengeluarannya menyebabkan pelajar dan pensyarah daripada fakulti lain tidak dapat menerima pelajar responden ini. Seterusnya, dari segi mengakses maklumat, responden mengalami sedikit kesukaran dalam mencari maklumat di PTSL. Responden perlu menanyakan soalan berulang kali kepada staf perpustakaan untuk mencari buku, membayar, denda dan sebagainya. Jadi, cadangan kepada kajian ini adalah kewujudan minoriti mahasiswa dan mahasiswi OKU di Malaysia sebenarnya perlu diiktiraf dan menerima keserataan dengan masyarakat supaya wujudnya kaum tipikal dan juga kaum yang berkeperluan khas ini mewujudkan keserataan masyarakat yang harmoni dan berterima kasih. Seterusnya, disarankan agar kajian yang sama dilakukan di semua institusi pengajian tinggi awam dan swasta di seluruh negara. Jadi, kesimpulan daripada kajian ini adalah kewujudan sebilangan kecil pelajar berkeperluan khas di Malaysia perlu diakui dan diterima oleh masyarakat. Sokongan dan dorongan perlu dititikberatkan untuk meningkatkan kualiti hidup pelajar kurang upaya di institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Akses sokongan kepada orang kurang upaya harus dipertingkatkan sekaligus mendidik pelajar menjadi lebih kompeten seperti
Terima kasih daripada saya, Nur Syafiqah binti Abdul Rahim, pelajar taman akhir, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Khas